Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini saya ada dua kisah. Sebab kisahnya macam terlalu ringkas. Jadi saya sertakan dua kisah lah dalam segmen singgah seram kali ini. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang gadis di California yang dah tinggal di atas pokok selama 2 tahun. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Perkara ni berlaku pada tahun 2019 di Pasir Mas, Kelantan. Masa tu negara kita sedang bergelut dengan COVID. Bukan negara kita sajalah, seluruh dunia bergelut dengan COVID dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kisah ni melibatkan dua orang gadis yang berusia 17 tahun, masih bersekolah lah, tingkatan 5. Yang seorang tu nama Farhana, seorang lagi bernama Fatihah. Dia orang berdua ni kira macam best friend lah, kawan baik. Dia orang duduk di asrama, duduk di sekolah yang berasrama. Jadi disebabkan PKP, dia orang masing-masing di rumah masing-masing lah. Sebelum Malaysia dilanda COVID, sebelum ada PKP ni semua, hari bersekolah biasa, masa dia orang duduk dekat asrama tu, Farhana ni setiap pagi pada waktu subuh dia akan kejut si Fatihah ni. Sebab si Farhana ni, ataupun lebih mudah dipanggil Hana lah, sebab Hana memang selalu bangun awal. Dia jenis senang bangun awal lah pagi. Manakala Fatihah pula memang jenis susah sikit nak bangun. Jadi macam itulah kebiasaannya, rutin harian si Farhana dan juga Fatihah di asrama. Tapi semua tu berubah bila COVID melanda Malaysia dan Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Tapi walaupun dia orang tinggal di rumah masing-masing, Farhana masih lagi kejutkan Fatihah ni setiap kali pagi nak bangun subuh. Farhana akan call si Fatihah ni melalui WhatsApp call. Pada satu pagi, masa tu hari Rabu, Farhana macam biasalah, dia bangun pagi tu, bangun awal, bangun subuh, dia call lah si Fatihah ni melalui WhatsApp call. Macam biasalah, bertujuan untuk tolong kejutkan si Fatihah ni. Dia call kali pertama tak angkat, kali kedua pun tak angkat. Bila Farhana call kali ketiga, ada orang angkat. Tapi yang peliknya, yang angkat tu bukan Fatihah. Suara bukan suara Fatihah, tapi suara lelaki. Dah lah lelaki, suara tu garau. Pelik sangat suara tu. Suara tu cakap, "Aku dah bangun." Mula-mula si Farhana ni memang rasa pelik lah. Dah kenapa pula si Fatihah ni suara bertukar jadi macam suara lelaki? Pelik ni. Tapi bila Farhana fikir balik, mungkin si Fatihah ni tak sihat ke apa kan, suara baru bangun tidur ke, sebab tu suara macam tu. Tapi walaupun Farhana fikir macam tu, perkara tu masih lagi bermain-main dalam fikiran dia. Sebab pelik sangat suara tu, suara lelaki dan garau. Selama ni memang tak pernah Farhana dengar suara Fatihah jadi macam tu. Akhirnya Farhana tanya si Fatihah ni. Tengah hari baru Fatihah jawab mesej tu. Dalam mesej tu, Fatihah cakap dia minta maaf sebab lambat balas mesej. Semalam sebenarnya dia tidur di ruang tamu. Sebab dia rasa dalam bilik dia tu ada benda tak kena. Dia rasa tak sedap hati tidur dalam bilik dia. Jadi dia ambil keputusan untuk bawa bantal dia, selimut dia, tidur di ruang tamu. Lagi satu, Fatihah bagi tahu handset dia tertinggal dalam bilik. Daripada malam sampailah ke tengah hari baru dia pergi ambil handset dia. Bila Farhana baca mesej daripada Fatihah tu, Farhana memang terkejut lah. Sebab kalau betul lah Fatihah ni tidur dekat luar sampai ke pagi, sampai ke tengah hari, siapa yang jawab panggilan tadi? Panggilan WhatsApp tadi. Memang sah. Yang jawab panggilan tu memang bukan Fatihah. Tapi masa tu Farhana tak bagi tahu apa-apa lagi pada Fatihah. Malam tu sekali lagi dia orang bersembang. Malam tu barulah Farhana bagi tahu apa yang dah berlaku. Masa dia orang bersembang tu, Fatihah duduk dekat katil dia. Katil Fatihah ni betul-betul tepi tingkap. Bila Fatihah dengar Farhana cakap macam tu,
dia rasa terkejut lah. Rasa terkejut dan dia rasa takut. Sebab memang dalam bilik tu dia seorang aja. Dia tinggal handset tu dalam bilik dia. Dia tidur dekat luar. Ada sesuatu yang dia jawab panggilan tu. Panggilan si Farhana ni. Sedang dia orang berdua bersembang pasal perkara tu, tiba-tiba tingkap bilik Fatihah diketuk. Diketuk lebih kurang 10 kali. Farhana yang ada di hujung talian tu pun dapat dengar bunyi ketukan tingkap tu. Sekarang ni dua-dua dah takut. Apa benda yang dah ganggu dia orang sebenarnya? Selepas kejadian tu, Farhana tak mengalami apa-apa gangguan. Tapi sebaliknya, Fatihah terkena gangguan di rumah sewa dia. Bila masuk je waktu malam, Fatihah akan terdengar seperti ada orang berjalan atas bumbung rumah. Macam biasalah waktu malam, memang Farhana akan call Fatihah. Dia orang berdua akan bersembang lah. Jadi hampir setiap hari, Farhana sendiri dapat dengar melalui hujung talian. Memang ada bunyi orang berjalan di atas atap rumah si Fatihah ni. Tak tahulah daripada mana datangnya punca gangguan tu. Itulah kisah yang dialami oleh Farhana dan Fatihah pada tahun 2019 di Pasir Mas, Kelantan. Kisah yang kedua ni dialami oleh kawan saya sendiri. Kisah ni dah berlaku lama. Lebih kurang pada tahun 2004 ataupun 2005. Saya tak pastilah, dah lama sangat berlaku. Saya bersekolah di Kemaman, Terengganu, di kampung lah. Masa tu umur saya lebih kurang 13 ke 14 tahun. Daripada situ anda boleh tekalah umur saya sekarang berapa. Masa tu, tahun 2004-2005, di kampung saya ni sekolah berasrama. Ada asrama tapi bukan asrama penuh. Asrama biasa je. Masa tu masih lagi asrama lama. Asrama yang jenis kayu tu. Dekat bawah ada binaan batu. Yang tingkat atas ni binaan kayu. Saya sempat tinggal dekat asrama tu selama 2 tahun. Tingkatan 1, lepas tu tingkatan 2. Bila masuk aja tingkatan 3, kita orang semua berpindah. Semua pelajar asrama berpindah ke asrama baru. Asrama baru tu macam biasalah. Macam kita tengok di kebanyakan sekolah yang ada asrama. Jenis binaan batu lah, besar lah. Memang jauh berbeza dengan asrama lama. Perkara ni berlaku masa saya tinggal di asrama lama dulu. Lebih kurang tahun 2004 ataupun 2005. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu malam biasalah. Maknanya hari sekolah. Bukannya hari minggu, bukan hari cuti. Biasanya, di sekolah saya ni, di asrama saya ni, budak-budak asrama bukan semua orang pergi study waktu malam. Termasuklah dengan saya. Saya pun kadang-kadang memang ponteng lah. Ponteng study, tak studynya. Walaupun masa tu umur saya masih lagi muda, baru tingkatan 1, tingkatan 2, tapi saya selalu ikut budak-budak senior ni, tingkatan 4, tingkatan 5. Pada malam kejadian, kita orang berkumpul dekat dom atas. Adalah lebih kurang 5-6 orang macam tu. Yang lain semuanya keluar. Ada yang pergi study, ada juga yang pergi dating. Kebanyakannya pergi ke blok-blok sekolah lah. Blok kelas di sekolah. Cuma tinggal kita orang aja, lebih kurang 6, 7, 10 orang macam tu lah. Kita orang main daun teruk. Daun teruk yang jenis permainan kad tu lah. Nombor 2 paling besar, nombor 3 paling kecil. Lepas tu daun tu dia ada banyak bentuk lah. Ada spade, spade yang paling besar. Lepas tu ada bentuk heart tu. Lepas tu ada club, ada diamond. Diamond tu nilai yang paling kecil. Boleh main daun 1, daun 2, daun 5, macam tu. Itulah permainan kita orang pada masa tu. Dia lebih kurang macam permainan judi lah. Tapi kita orang tak main duit, main daun tu je. Nak kata poker, bukan poker. Tak tahulah nama dia apa. Tapi kita orang panggil main T. 2 tu paling besar. Memang dah banyak kali buat macam tu. Kita orang ni malas nak study. Sepanjang tinggal di asrama tu, memang pernah lah kita orang ni kantoi dengan warden. Adalah 2-3 kali macam tu. Warden datang ke dom atas, kita orang tak sempat lari. Dia datang tak bunyi apa-apa. Datang, terus dia cam muka seorang-seorang. Memang tak boleh lari lah. Kalau lari pun, keesokan harinya, dia akan cari. Tapi hukuman tak adalah teruk. Warden ni sekadar rotan saja. Dia dah bawa rotan siap-siap lah. Itulah hukuman yang kita orang kena. Sekadar kena rotan saja. Sebab itulah kita orang tak serik. Kita orang, bila waktu malam ni, kita orang akan main daun teruk. Tapi tak adalah tiap-tiap malam macam tu. Ada masanya lah. Kalau dah dekat nak exam ke apa, kita orang akan study juga. Pada satu malam ni, waktu tu waktu study sepatutnya. Macam biasalah,
kita orang main down troop ramai-ramai dekat dom atas tu. Di asrama lama tu, saya ada seorang kawan. Kawan saya ni tingkatan 3. Dia tua setahun daripada saya. Saya dan juga kawan saya ni, kita orang satu kampung lah. Yang tinggal di asrama tu datang daripada banyak kampung. Tapi saya dan juga kawan saya yang tingkatan 3 ni duduk di kampung yang sama. Saya akan gunakan nama samaran Yusri untuk memudahkan cerita, mewakili kawan saya ni. Pada malam kejadian ni berlaku, saya tak pergi study. Saya join geng-geng tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 ni. Kita orang main down troop dekat dom atas. Yusri pula pada malam tu, dia pergi dating dengan makwa dia di blok kelas di sekolah. Makwa Yusri ni tinggal di asrama juga pada masa tu. Dipendekkan cerita, sedang kita orang main down troop tu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan. Ketukan pintu dom. Kita orang ni apa lagi? Bila dah dengar bunyi ada orang ketuk pintu macam tu, memang berterabur lah, nak lari lah pada masa tu. Sebab kita orang fikir warden yang datang. Masa semua orang kelang kabut nak lari tu, kita orang tak jadi lari. Sebab bunyi ketukan tu disertai dengan suara. Kita orang memang cukup kenal suara tu. Suara tu adalah suara Yusri. "Oi, buka pintu oi. Buka pintu oi." Kedengaran dengan jelas suara Yusri. Memang kelang kabut lah suara dia pada masa tu. Kita orang pun buka lah pintu. Lepas kita orang buka pintu dom tu, Yusri pun masuk. Nampaklah muka dia berpeluh, badan dia berpeluh, dan boleh nampak Yusri ni dalam keadaan yang tercungak-cungak, seolah-olah baru lepas berlari. Kita orang pun bertanyalah kepada Yusri, "Kau ni dah kenapa?" Sebab memang pelik lah nampak dia macam tu. Yusri pun duduk di atas salah satu katil di dom atas tu. Yusri tak boleh nak bercakap pada masa tu, sebab dia tak boleh nak bernafas, tak boleh bernafas dengan betul. Dia seolah-olah termengah-mengah lah. Ditenangkan diri dulu, lepas tu barulah dia bercerita. Cerita dia macam ni. Yusri dia pergi dating dengan makwa dia di sekolah, di blok kelas. Lepas tu dia dah selesai dia dating dengan makwa dia tu, dia pun nak balik semula lah ke asrama ni. Untuk balik ke asrama, dia kena lalu dekat satu kawasan koridor yang panjang lah daripada blok sekolah tu. Koridor yang panjang tu, nak sampai ke asrama lama ni, perlu lalu di sebelah pagar kawasan asrama baru, blok asrama baru. Daripada pagar tu, boleh nampak dengan jelas lah blok Aspuri. Blok tu dah siap. Jarak dia lebih kurang 50 meter. Bangunan tu dah siap. Tapi dalam fasa-fasa tak akhir lah. Mungkin pada masa tu belum cat. Yang lain semuanya dah siap. Pada jarak 50 meter ni, memang kita boleh nampak segala benda yang ada dekat situ. Semualah daripada bumbung, dinding semua boleh nampak. Sebab dekat sangat. Kalau blok Aspura, jauh daripada pagar tu. Lebih kurang 200 meter lebih macam tu lah. Jadi kalau ada apa-apa di blok Aspura, tak berapa jelas lah boleh nampak. Tapi kalau ada benda di blok Aspuri ni, memang jelas boleh nampak sebab dekat dengan pagar. Blok asrama baru ni, masa tu masih lagi kosong, tak ada penghuni. Yusri berjalan kaki seorang diri di sepanjang koridor tu. Masa Yusri berjalan kaki melintas di kawasan pagar berhampiran dengan blok Aspuri baru tu, Yusri terperasan sesuatu. Malam tu, cahaya bulan agak terang. Jadi Yusri boleh nampak dengan jelas lah. Dekat bahagian atas blok Aspuri asrama baru, di bahagian atap, betul-betul dekat atas blok tu, Yusri nampak ada seorang wanita. Ada seorang wanita sedang berdiri. Wanita tu berambut panjang dan memakai pakaian berwarna putih yang labuh. Masa Yusri ternampak wanita tu mengangkat tangan dan melambai kepada dia. Melambai dan memanggil-manggil Yusri. Memang sah, apa yang Yusri nampak tu bukan manusia. Perempuan mana yang gila sangat nak pergi berdiri dekat atas atap blok bangunan yang belum siap malam-malam buta macam tu. Memang hantulah benda tu. Yusri pun apa lagi, bila dah nampak benda tu, dia pun berlari sekuat hati sampai dekat asrama lama. Naik ke dom atas, terus ketuk pintu. Yusri memang tahu dekat dom atas tu memang ada orang. Itulah kisah Yusri pada malam tu. Sebenarnya di asrama lama ni, kita orang memang sedia maklum. Memang kita orang tahu ada satu makhluk yang berkeliaran di kawasan tu, di kawasan asrama. Benda tu dikenali sebagai Mek Comel. Mek Comel ni adalah bahasa Pantai Timur. Maksud dia adalah perempuan yang cantik. Macam tu lah lebih kurang.
perempuan yang comel. Macam tu lah. Memang makhluk ni wujud di kawasan tu. Memang dah ramai lah terserempak dengan benda ni. Termasuklah Pak Gad. Pak Gad memang dah biasa jumpa benda ni. Tapi saya sepanjang tinggal di asrama tu, alhamdulillah memang tak pernah terserempak lah dengan benda ni. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seorang gadis. Gadis yang bernama Julia. Julia Lorraine Hill ataupun lebih dikenali sebagai Julia Butterfly Hill. Julia dan juga keluarga dia hidup berpindah randah disebabkan kerja ayah Julia. Tak tahulah ayah Julia ni kerja apa, tapi dia orang selalu berpindah. Dalam banyak-banyak tempat Julia dan juga keluarga dia tinggal, adalah satu lokasi ni, tempat di mana Julia ni melakukan satu perkara yang luar biasa. Tempat tu adalah di California. Di California tu ada sebatang pokok yang berusia 1500 tahun. Ketinggian pokok tu pula mencecah 180 kaki daripada tanah. Memang cukup tinggilah pokok tu. Jadi sebenarnya, apakah perkara yang luar biasa tu? Yang Julia dah buat di kawasan California tu. Gadis yang bernama Julia ni dah tinggal di atas pokok tu. Pokok yang berusia 1500 tahun, ketinggian 180 kaki. Dia tinggal di atas pokok tu selama 2 tahun. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak pertahankan pokok tu. Tak nak bagi pihak pembalak ni menebang pokok tu. Daripada apa yang Julia buat ni, kita dah dapat gambaran lah. Kita dah faham. Julia adalah seorang pencinta alam. Sebab itulah dia sanggup buat macam tu. Ceritanya bermula pada tahun 1997. Masa tu Julia dan juga keluarga dia baru saja berpindah ke California. Pada tahun yang sama, Julia ada menghadiri satu aktiviti yang dianjurkan oleh satu pihak bukan kerajaan. Pihak NGO lah. Aktiviti yang dijalankan oleh NGO tu adalah aktiviti pengumpulan dana untuk menyelamatkan sebuah hutan di kawasan tempat tinggal Julia sekeluarga ni. Nama hutan tu adalah Humboldt County. Dan pokok yang paling berharga dalam hutan tu adalah pokok tadi itulah. Pokok yang berusia 1500 tahun. Ketinggian 180 kaki daripada tanah. Pokok itulah yang paling berharga dalam hutan tu. Masa tu sebenarnya pasukan NGO ni tengah aktif kelihatan keluar masuk daripada hutan tu. Dia orang buat macam tu sebab nak lindungilah hutan tu daripada satu syarikat ni, syarikat pembalakan. Nama syarikat pembalakan yang nak tebang semua pokok di hutan tu adalah Pacific Lumber. Pacific Lumber Corporation. Syarikat ni memang nak tebang balak-balak yang ada dalam hutan tu. Jadi pihak NGO pencinta alam ni memang menentang sekeras-kerasnya usaha syarikat ni nak tebang balak-balak yang ada dalam hutan tu. Sampailah satu hari, pihak NGO ni cari seorang sukarelawan yang sanggup tinggal di atas pokok yang berusia 1500 tahun tu selama 2 minggu. Diorang buat macam tu bagi nak mengelakkan pihak Pacific Lumber ni lah daripada menebang pokok tu. Julia sebenarnya sebelum daripada tu dia tak pernah buat perkara macam ni. Tapi entah kenapa pada masa tu dia terdetik nak buat perkara ni. Dia pun pergilah ke depan. Dia tawarkan diri dia sebagai seorang sukarelawan yang sudi tinggal di atas pokok tu selama 2 minggu. Dipendekkan cerita, Julia pun tinggallah di atas pokok tu selama 2 minggu. Tapi Julia mengejutkan semua orang. Dia buat lebih daripada tu, jauh lebih daripada tu. Julia tinggal selama 2 tahun atas pokok tu. Pokok yang Julia panjat ni adalah pokok daripada spesies pokok kayu redwood, berusia 1500 tahun, berketinggian 180 kaki daripada tanah. Pokok ni ada nama. Penduduk tempatan bagi nama dekat pokok ni. Nama pokok ni adalah Luna. Julia mula memanjat naik Luna pada tarikh 10 Disember tahun 1997. Julia turun daripada pokok tu pada tarikh 18 Disember tahun 1999. Julia tinggal seorang diri dekat atas pokok tu selama 738 hari. 2 tahun. Memang satu tempoh masa yang sangat lama. Masa mula-mula Julia nak naik tu bukan satu perkara yang mudah. Julia memanjat sendiri pokok tu. Mengambil masa lebih kurang 90 minit untuk sampai ke atas. Memang Julia keletihan lah. Keletihan, Julia berehat sekejap. Lepas tu sambung balik mendaki, panjat pokok tu.
Dekat atas pokok tu memang dah ada satu pelantar. Satu pelantar yang berukuran 1.8 meter persegi. Dekat kawasan pelantar tu lah Julia tinggal. Bayangkanlah, kita habiskan masa di satu tempat yang berukuran 1.8 meter selama 2 tahun. Memang sangat-sangat sempit lah. Kalau sehari 2 tak apa lagi. Ini 2 tahun tinggal di kawasan yang macam tu, di tempat yang sempit macam tu. Sepanjang 2 tahun tu, ramailah orang datang dekat kawasan pokok tu, bagi bekalan makanan, apa-apa semua keperluan Julia lah. Ramai yang sokong apa yang Julia buat. Ramai orang sayang pokok tu, pokok yang nama Luna tu. Diorang semua berterima kasih kepada Julia kerana telah menawarkan diri, sudi menawarkan diri menjadi sukarelawan, tinggal di atas pokok tu dalam jangka masa yang sangat lama. Sebab memang tak ada orang sanggup buat macam tu, kecuali Julia. Sepanjang 2 tahun Julia tinggal dekat atas pokok tu, bermacam-macam cabaran lah yang Julia kena hadapi. Antaranya adalah cuaca. Bila kita berada di satu tempat yang tinggi, memang kita akan hadapi cabaran angin kencang. Ada satu masa tu, kelajuan angin dekat atas pokok tu mencecah kelajuan 64 km sejam. Memang sangat laju. Selain daripada angin kencang, Julia juga perlu menghadapi beberapa cabaran lain. Antaranya adalah helikopter. Kadang-kadang memang ada helikopter yang terbang terlalu hampir dengan pokok tu. Angin daripada helikopter ni kita sedia maklumlah, memang sangat-sangat kuat. Memang sangat-sangat berbahaya lah untuk Julia. Sebab tak semua orang tahu dia ada dekat atas pokok tu. Dan cabaran lain adalah daripada syarikat pembalakan tu sendiri. Pernah sekali tu, sampai ada berpuluh orang berkumpul di pangkal pokok tu, dikepung pokok tu, dan diorang ugut Julia supaya turun ke bawah. Orang-orang daripada syarikat pembalakan ni, diorang marah Julia buat macam tu sebab diorang tak dapat nak tebang pokok tu. Sepanjang tinggal di atas pokok tu, Julia dibekalkan dengan satu alat, alat yang ada tali dan ada satu bekas, tempat orang nak hantar barang-barang apa dekat dia. Antara peralatan yang diberikan kepada Julia adalah satu telefon bimbit. Telefon bimbit yang jenis solar. Dengan menggunakan telefon bimbit solar ni lah, Julia boleh melakukan beberapa wawancara bersama dengan satu stesen radio. Melalui wawancara radio tu lah, Julia ni boleh berkongsi dengan orang ramai pengalaman dia. Julia ceritalah, pada waktu malam dekat atas tu sangat sejuk. Tapi kru NGO ni ada bekalkan kepada dia satu beg tidur. Melalui beg tidur lah, menggunakan beg tidur tu lah, Julia ni boleh selamat setiap malam. Dia tidur dalam beg tidur tu, kemudian dia buka sikit aja untuk dia bernafas. Macam tu lah cara Julia tidur pada waktu malam di atas pokok tu. Perkara ni berakhir pada tahun 1999. Akhirnya syarikat pembalakan Pasifik Lamba ni, diorang mengalah lah. Diorang tak jadilah nak tebang balak di kawasan tu. Diorang siap tawarkan diri lagi untuk turunkan Julia daripada pokok tu. Diorang tak jadilah buat aktiviti pembalakan di kawasan tu. Pada tahun 2000, Julia telah mengeluarkan satu buku. Buku tu bertajuk The Legacy of Luna. Buku tu sebenarnya adalah diary harian. Diary harian Julia. Dalam buku tu diceritakanlah semua pengalaman yang dia lalui sepanjang 2 tahun tinggal di atas pokok tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.